Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan dengan terlebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ربي يسر ولا تعسر بتمم الخير يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله وكفى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. إذ قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا الكريم. Seluruh pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah, pilihan, taufik dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita diizinkan Allah untuk bertemu bagi melanjutkan bicara pengajian kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Malam ini tuan-tuan kita tiba membicarakan hadis ke-39. Hadis yang ke-39 di bawah tajuk mengajar itu sedekah yang paling baik. Mengajar itu sedekah yang paling baik. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. رواه ابن Majah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah itu, afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah itu bahawa seorang yang muslim itu belajar akan suatu ilmu. Ay yata'allam al-mar'u al-muslimu ilman. Sebaik-baik sedekah itu bahawa seorang yang muslim itu belajar akan suatu ilmu, summa, kemudian yu'allimahu akhahu al-muslim, dia mengajarkannya akan saudaranya yang muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni bicara kita, Nabi sebut tentang kelebihan seorang yang belajar ilmu
memahami akan disiplin ilmu itu, menguasai akan pemahaman ilmu itu, kemudiannya dia mengajarkan kepada orang lain, dia menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Yang demikian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah, adalah sedekah yang paling utama berbanding sedekah-sedekah yang lain. Nah, tuan-tuan belajar, puan-puan belajar, sekalian kita belajar satu-satu ilmu, satu-satu bab, faham, menyampaikan kepada orang akan apa yang dipelajarinya itu, maka baginya seafdal sedekah di sisi Allah Ta'ala. Baik, bersedekah itu bukan hanya dengan mengeluarkan wang. Dia nak bagi faham kita bab sedekah ni. Hak kita duk nampak selama ni sedekah RM, dolar. Apa lagi tuan-tuan? Nilai mata wang. Bukan, tuan-tuan. Nah, bukan semata-mata sedekah itu dengan jalan harta benda, tidak, material, tidak. Tetapi Allah luaskan konsep sedekah fi kulli syai', dalam semua bab. Maknanya tuan-tuan, saya, tuan-tuan dan puan-puan berpeluang dalam bab sedekah. Walaupun seorang yang fakir, walaupun seorang yang susah sekalipun, di sisi Allah dia boleh mendapatkan pahala sedekah. Apatah lagi seorang yang Allah kurniakan rezeki yang lebih dalam hidup dia. Baik, dia kata bersedekah itu bukan hanya dengan mengeluarkan wang untuk diberikan kepada orang lain, tetapi banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersedekah. Tapi nak sedekah ni banyak cara, dan setiap cara, laluan ataupun lorong sedekah itu ada nilai di sisi Allah atas nama sedekah. Dia kata, tetapi banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersedekah. Memberi nasihat kepada orang lain adalah sedekah. Itu contoh. Kita bagi nasihat pada saudara kita. Nasihat yang baik, nasihat yang bawa kebaikan, yang boleh memandu arah kehidupan dia, yang boleh bawa peringatan daripada lalai dia. Nasihat itu beroleh pahala sedekah di sisi Allah. Waktu pun dapat? Jawabnya ya. Menolong orang lain dengan tenaga dan fikiran. Menolong orang lain dengan tenaga dan fikiran, itu juga adalah sedekah. Jijul Al-Banjari tarik peleton tu kira sedekah ke mana? Kau macam mana? Boleh pakai sedekah kata tu. Tapi kalau kawan bong tak payah. No. Sedekah ke mana, apa ke mana? Tuan-tuan buatlah apa pun. Tuan-tuan tolong kenduri kendara ke? Tuan-tuan bantu, puan-puan bantu apa bab yang melibatkan tenaga. Sekupang, sesen, orang kata sedit pun tak guna duit. Tapi guna tenaga, guna kederat, guna akal fikiran tuan-tuan. Kemahiran yang tuan-tuan ada. Itu juga sedekah. Saya di rumah tuan-tuan, kalau benda hak rosak sikit-sikit tu kan, saya kalau boleh saya tak mau panggil orang yang saya kenal. Jadi masalah cikgu. Kita panggil tu untuk khidmat, untuk apa, ambil bantuan. Dan selayak dia menerima upah. Tapi bila duk mai, start motor, start kereta, tak apa ustaz. Selesai dah. Bila selesai,
Kita kira nak bayar masa dia, upah dia, tenaga dia, ilmu dia, kemahiran dia. Dia tak apa Ustaz, Allah sikit je. Sikit je. Tuan-tuan, kita tahulah Raja buat dia lagu mana. Masa dia, komitmen dia. Dia kata, Ustaz tolong banyak lagi. Saya tolong sikit je. Kacau lagu tu. Tu kali pertama dan terakhir saya panggil. Sungguh kita rasa macam mana nak luah pada tuan-tuan ni. Kacau lagu tu. Nak panggil orang kita tak kenal, kita tak kenal. Kita tak tahu kerja buat dia lagu mana, performance dia lagu mana, kan? Bila hak kita kenal, hak top-top ni dia buat lagu tu pula. Bawa masalah tuan-tuan ni. Kita rasa rasa tak patut dia balik tangan kosong ni. Boleh kata pula ada setengah tu, kalau ustaz bagi upah tak mai dah lepas ni. Tuan-tuan seronok lagu tu. Tuan-tuan cukup mau. Yes. Panggil pula lepas ni Ustaz, peri paraya lagi. Apa lagi boleh panggil dia esok lusa ni? Dia habang dah kalau rosak habang. Tengah malam pun dia terapa mai. Takkan kita nak pegang zahir ayat dia lagu tu kan? Takkan dia tak ada seseorang yang di bawah tanggungjawab untuk dia nafkah dalam hidup dia, belanja hidup dia. Korang-korang duit minyak mutu raita dia. Kata kalau ustaz bagi upah lepas ni ustaz telefon tak mai dah. Tapi kita tang tu yes sat je lah. Yes juga kita pun kan. Yes juga tang tu. Tapi dalam hatiku tak panggil dah mai. Kesian tak gamak. Saya jenis orang yang tak gamak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kenal saya seorang yang tak gamak. Nah. Tak boleh. Mudah kesian ke orang. Nah, mudah kesian ke orang. Dan saya seorang yang mudah jatuh air mata. Tapi kena tajuk lah. Biar kena tajuk lah air mata tu pun kan. Kan? Yang cukup mudah. Kalau Cikgu Rosli senang jatuh air mata, saya tahu. Saya kenal dia lama. Saya senang lagi. Dalam air mata saya potong Cikgu Rosli. Nah. Tapi jangan berjatuh air mata lah ni nak mengajak ni tuan-tuan ni. Ni nak mengajar ni. Mengajar kepada apa kepada ini. Dia kata menolong orang lain dengan tenaga atau fikiran itu juga adalah sedekah. Bantu segi tenaga apa bab selagi bukan atas perkara maksiat. Bantu dengan buah fikiran apa bab selagi bukan atas perkara maksiat. Walaupun tak keluar wang ringgit. Tak keluar belanja. Tetap di sisi Allah dinilai dan dikira sebagai dia itu ahlus sadaqah. Hebat sedekah dalam Islam ni. Jadi apa alasan kita untuk tidak sedekah? Tak ada alasan. Bahkan berpeluang setiap hari dalam bab sedekah ni. Bercakap-cakap perkataan yang baik terhadap orang lain. Kita cakap dengan seseorang yang beradab dengan kita, yang ada dalam majlis dengan kita, yang duduk dalam grup sekali dengan kita. Cakap benda yang elok, yang baik, yang bawa kebaikan. Share benda yang elok-elok. Itu juga sedekah. Tuan-tuan buat tak? Tuan-tuan ada tak duduk dalam grup mana-mana? Buat? Tak ada Share benda yang elok, cakap benda yang elok, walaupun cakap kotor tu boleh je bila-bila masa. Nak pelagakan orang anytime dalam grup WhatsApp ni. Nak cakap benda, nak viral benda yang fitnah, yang tak elok, yang buruk, anytime di Facebook, IG, Telegram. Boleh ya. Tapi pilihan tu alhamdulillah tuan-tuan gunakan untuk atas urusan yang bawa kebaikan. Barakallahu fikum. Itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Tuan-tuan duk share iklan kuliah, itu sedekah.
Jangan biar lorong-lorong kebaikan itu berlalu, asbab-asbab kebaikan itu berlalu tanpa kita rebut peluang itu. Tuan-tuan faham maksud saya? Peluang nak buat baik itu mai depan kita, lalu depan kita. Peluang nak buat kebaikan tu tuan-tuan, lalu di telefon kita ni. Gunakan manfaatnya. Ambil peluang. Kalau ianya boleh memberatkan catatan amal baik kita, silakan. Apa jalan sekalipun, ikut zaman yang kita sedang berada. Buat, silakan. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum. Ni, jalan raya ni, jalan laluan utama ni. Mana-mana jalan sekalipun yang orang lalu, yang manusia berhajat, gunakan laluan itu. Laluan orang ramai. Tuan-tuan hilangkan sesuatu yang boleh bawa mudarat. Buang paku ke, buang kaca ke, alih kayu ke. Nah. Tuan-tuan buatlah. Menjadi amalan saya, tuan-tuan nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tak boleh tengok. Bila saya lalu jalan kaki ke apa, kan nampak satu-satu benda yang boleh kita tahu. Boleh bawa susah orang yang lalu selepas kita. Saya akan cuba botol air ke, penutup botol ke, plastik ke, kayu ke, saya akan alih. Kalau di sekolah, saya akan rapat benda tu ke dinding sekolah. Takut budak-budak jatuh. Plastik, budak-budak cicirkan. Takut, tuan-tuan. Hak tengah duk lari, hak tengah duk sonok. Mudarat tu boleh berlaku. Usahakan, elakkan. Walaupun hanya mengalihkan sesuatu plastik yang tak berat mana pun atas kederet kita yang kuat ni, tapi besar fadilat dan berat timbangan di akhirat kelak. Nah. Moga-moga Allah alihkan juga mudarat daripada kita, sebagaimana kita alih sesuatu yang menyakitkan manusia lain, yang boleh bawa musibah terhadap manusia lain. Tuan-tuan niat, moga-moga dengan sikit amalan yang aku buat ini, wahai Allah, ada sikit kelebihan di sisimu untuk engkau alihkan daripada aku juga sesuatu yang boleh bawa mudarat dalam hidup aku untuk masa yang akan datang. Tuan-tuan buatlah, insya-Allah. Nah. Kadang-kadang kita usaha dah buat yang terbaik. Kalau bawa kenderaan ni, bawa dengan sehabis elok dah. Patuhi lampu isyarat lah apa bagai. Tengok-tengok kawan main buh kat belakang kita. Kawan lain main buh kita kat belakang. Kita ni elok dah. Dengan signal, cuma tahu waktu turun cermin nak, cuma nak abang kata tak gawang tangan dia kot cermin tu. Signal bagi dah. Tapi takdir Allah di luar jangka kita. Walaupun kita berusaha untuk lari daripada musibah. Kita buatlah apa-apa amalan, insya-Allah ada fadilat dia yang luar kemampuan kita untuk mengatur dan mengurus perkara tu. Buatlah walaupun sekecil-kecil perkara. Termasuklah yang disebut tadi apa? Menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum. Jalan orang ramai duduk lalu ni. Itu juga adalah sedekah. Bertasbih, berzikir, itu juga adalah sedekah. Itu dia. Nah. Memberi salam sambil tersenyum ketika bertemu dengan orang, itu juga sedekah. Salam sambil senyum. Hatta kalau senyum sahaja pun, tabassamuka ila wajhi akhika sadaqah. Senyum yang kita habaq dulu dalam kitab yang sebelum ni. Angkat isi pipi ni. Bukan berat mana pun tuan-tuan. Waktu senyum, angkat isi pipi ni untuk wajah saudara kamu. Waktu kita jumpa dia, senyum. Nak sebut kata, nak isyarat kata, nak gambarkan, kita suka dengan pertemuan itu. Kita suka dengan suasana itu. Nak isytihar bahawa kita ni tak ada dendam dengan dia. Dengan senyum kita pada dia. Senyum itu sedekah. Banyak lorong sedekah ni tuan-tuan. Siapa yang tak nak senyum kat orang?
Siapa tak pernah alihkan sesuatu yang boleh bawa mudarat di tengah jalan? No? Siapa yang tak nak bagi salam kat orang? Kacau tuan-tuan. No? Siapa tak nak cakap benda yang elok yang keluar daripada mulut dia? Kecuali sumpah seranah ya. Kacau. Walhal bercakap benda yang elok, perkataan yang elok, kebaikan-kebaikan, walhal apa yang kita sebutkan tadi dan banyak lagi sebenarnya, itu peluang untuk kita sedekah. Bahkan Nabi SAW sebut, ma min muslimin, dan saya bawa riwayat sampingan yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kanat lahu sadaqah. Cikgu Rasuli di rumah tak nak pokok apa buah. Rumah berdua pintu, tak ada pokok kot, ya. Tebuk pintu tengah, kemas. Ada pokok tak di rumah? Pokok berbuah, pokok pelam lah. Ada masa tak burung main singgah ketuk, buat lubang ke apa ke, dia ketuk sikit buah tu, ya. Rasa geram tak? Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Mana-mana orang Islam yang menanam sesuatu tanaman, kemudian tanamannya itu yang menghasilkan buah dimakan oleh manusia. Makan ni sama ada tuan-tuan sedekah, itu tahu dah tu bab sedekah kan, terus bagi kat jiran ke kan, bagi kat kawan yang main rumah ke, bagi kat ustaz hak main mengajar ke, contoh kan, ataupun kalau kawak lagu mana tuan-tuan? Kawak dia main kait dulu awal pada tuan tu, tuan tak ada kait lagi, kawak kait dulu. Itu juga dikira sedekah, walaupun dosa bagi yang curi itu, bagi pemilik dikira sedekah. Mana dalil dia? Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, riwayat kata Nabi, wa ma suriqa minhu, apa-apa yang dicuri. Dalam riwayat Imam Muslim, wa ma suriqa, kita tak mau kata meredak kita ni kena curi tuan-tuan. Contoh hak kita bagi tak sah, hasil tanaman kita, tapi kalau keluar tengok, sebiji pun tak ada lah. Nak kata luruh tak ada bawah. Qalu lah, kawak lah saya kata. Tak dan nak merasa. Tuan-tuan, baginya dosa, ambil tanpa izin, tapi bagi tuan pokok sedekah. Tang geram tu geram kan, rasa nak berawat keliling pokok tu, la tu juga, walhal pokok buah tak ada habis dah, tapi rasa nak pihak nak rawat pokok tu, tak mau bagi ambil dah lepas ni kawak ni. Baginya dosa yang curi itu, bagi tuan rumah itu pahala sedekah. Saya ada tanam tuan-tuan, pokoknya rumah taman tak di luar sepokok. 2024 baru berbuah. Masa beli benih, beli kat pekanat lah, dia kata 3-4 tahun buah, jenis nyok matak, bukan nyok pandan nak, nyok matak. Dia terisi tebal, buah kena hijau, isi tebal. Tuan-tuan, ni 2024 baru berbuah, lekat 2 biji. Besar-besar ni, besar buah dia, 2 biji tu. Saya kira nak ambil ya, pasal 10 tahun dah tunggu. Yang tak tahan tu tuan-tuan, ada guru kata, ustaz, buah sulung jangan ambil awal. Dia merajuk sekali,
Duk mikir juga, puluh tahun dah tunggu tuan-tuan. Dia merajuk pula 10 tahun lagi. Jadi kita betul kan? Kita betul tuan-tuan. Saya ni betul. Orang kata gempa apa pun kita pakai. Selop sangat kan. Tapi yang tak tahan perempuan kita lah, duk gempa. Kalau duk tak ambil, duk biar takut boleh ke orang kan. Pasal pokok duk luar. Fikir juga satu pun. Duk tunggu 10 tahun boleh kat kawan kan. Tak apalah tambah kita boleh pahala tu tak apa. Dan dia tu dosa tu satu bab. Tapi saya dah bab nazar. Ada gumai pula kata ustaz. Buah ustaz ni dia matahari naik. Pula dah. Buah yang keluar ni dia punya mayang tu kan. Belah matahari naik. Buah sulung pula. Khasiat buah ni ustaz. Hak tu pun ada ke? Matahari naik, buah sulung. Ustaz ambil, ustaz biar tua sikit, ustaz tak nak buat minyak. Oh, budak-budak teriak malam cukup mau dia kata. Oh, hak tu pun. Hak kita duk ambil, tak ambil. Dia suruh tak nak minyak pula dah. Bila tahu nak boleh makan ni. Lah cerita dia boleh ambil kena. Kesian perempuan duk kerap ulang kawak kan. Takut tak boleh kat tuan. Boleh kot cikgu nak? Tak berbuah pula siap cikgu. Dia merajuk ke apa ke. Tapi nak habang tuan-tuan yang pernah hilang hasil tanaman, bagi tuan-tuan dan puan-puan, orang perempuan lagi lah. Hak tanam ni sinonim dengan apa ni? Sedekah. Hak kawan kalau dengar, aku pun boleh pahala sedekah kot. Pasal bantu tuan pokok boleh pahala. Dia dosa. Selagi dia tak kembalikan ataupun dia ganti dhaman, ganti pada apa yang dia ambil, atau kalau dia tak mampu, selagi dia tak minta halal dari tuan pokok tu, kembalikan atau ganti senilai apa yang dia ambil, atau minta maaf. Pergi takat mai tak sat kuliah, tek-tek keluar. Kali nak main masjid, tengok buah tu besar. Kata, sakan buah tu. Tapi mainan takut dia. Siapa pakar pokok nyok mana ni? Ada tak? Sebelum kawak sambat. Tak ada lah. Kau tak berani nak abang, takut tak pergi ambil merajuk pula 5 tahun lagi. Kan? Tebang kita pokok tu. Ambil tanah pokok lain. Dapat pahala. Itu juga laluan sedekah. Walau dicuri tanaman kita. Wala au tairun, ataupun burung yang makan hasil tanaman kita. Dia singgah dia patuk, dia singgah dia makan, dia singgah dia getu. Kan? Dan kat lepa dah, tak dan kat aku dah. Dia kata, kuih korang. Saya duk mengajak di Jerelun. Ada seorang jemaah tu tuan-tuan, dia keliling apa nama pokok mata kucing dia. Buah. Buah ni kira ranting tu sampai rapat tanah dia punya berat buah tu. Jadi sungguh, buah pula tak tinggi mana. Buah pukat. Itu dia suruh saya singgah. Satu lepas kuliah subuh tu, dia suruh singgah rumah dia. Ingat ke singgah buat apa? Ni cerita banyak tahun dah lah. Ustaz singgah saya ada nak bagi benda lagi kat Ustaz kan. Dia bawa saya pergi kat pokok tu, dia ambil fresh, orang kata dia kepok ranting di situ di pokok tu. Saya kata, sakan keliling dengan pukat ni. Ustaz dia kata kalau tak keliling, Ustaz tak lemai rumah saya lah untuk ambil buah ni, dan kat makhluk lain dia kata. Lepa mau no. Mata kucing Ustaz. Cukup mau burung kan. Ni kepung, kalau tak kepung tak dan kat kita. Tapi kita heran, dia tak panggil dah lepas tu kita pergi. Walaupun tiap-tiap bulan kita mengajak orang tu. Nak kata kita ambil banyak, tak dia yang bagi. Kan? Kalau kita ambil sendiri gagah lah. Ni dia yang bagi. Kok buah tu tak menjadi dah ke apa tak tahulah. Kalau dia tebang ke apa tak tahulah kan.
Ni musim buah tak lama dah tuan-tuan. Bagi misal siap-siap. Apa yang hilang, luput dari hasil, itu sedekah. Tambah hak tanam padi tu. Burung cak raya, jenis-jenis cak duk tumpang mai, duk landing di pokok tu. Kan? Duk gayut di pokok padi tu. Sambil duk makan penuh tembolok dia, terbang pula. Pahala bagi tuan tanah. Dan kita pun tak ada masa. Buhlah pacak macam-macam, tetap dia mai ke. Gempaklah macam-macam, mai. Nah. Itu sedekah. Dia nak pengarang nak gambarkan apa pada kita tuan-tuan? Pelbagai ataupun banyaknya laluan-laluan sedekah yang kita boleh buat. Nah, baik. Di dalam hadis ini disebutkan sedekah yang terbaik. Tapi dalam riwayat ni dia sentuh sedekah yang paling baik. Yang Nabi sebut dengan lafaz afdalus sedekah. Di dalam hadis ini disebutkan sedekah yang terbaik, yaitu mengajar orang lain akan suatu ilmu yang bermanfaat. Maka pekerjaan ini dianggap sebagai sedekah yang terbaik. Sebab apa? Bila kita mengaji, kita faham, kita sebar dan sampaikan ilmu itu. Maknanya kita mengajak pada orang lain pula apa yang kita belajar tu. Sebaik-baik sedekah. Mengatasi sedekah-sedekah yang lain. Kenapa tuan-tuan? Dia kata, maka pekerjaan ini dianggap sebagai sedekah yang terbaik. Kerana, ini jawab dia. Kerana bila kita memberi wang pada orang lain, maka boleh jadi wang itu digunakan untuk perkara yang tidak berfaedah. Memang kita kehendak daripada sumbangan bantuan sedekah RM1, dia guna atas jalan yang bawa pahala dan faedah. Tapi dia nak guna, kita tak boleh nak halang apa yang kita sedekah. Dan kemungkinan apa yang kita sedekah itu dia guna pada jalan durhaka dan maksiat. Wallahu a'lam. Kita tak bertanggungjawab, kita tak terlibat, tapi untuk dia boleh pergi kat tu. Dia boleh bawa sedekah kita pergi kat tu. Nah, duk terima kasih. Start motor kereta pergi tikai ekor. Kan? Dia boleh buat. Nampak tak pilihan yang ada pada orang yang terima sedekah ni? Dia kata, kerana bila kita memberi wang pada orang lain, maka boleh jadi wang itu digunakannya untuk perkara yang tidak berfaedah. Dan bila kita menolong orang lain untuk suatu hajatnya, yang kita tolong pun kira pahala sedekah. Baik. Dan bila kita menolong orang lain untuk suatu hajatnya, maka barangkali hajatnya itu hanya untuk keperluan dunia. Walaupun itu sedekah, tapi urusannya itu mungkin urusan dunia sahaja. Tetapi jika ilmu agama yang disedekahkan kepada seseorang itu, tapi kalau ilmu agama yang kita sedekah, atas jalan apa? Kita ajar orang, kita sampaikan ilmu pada orang setelah kita belajar satu-satu ilmu dan bab itu. Okey? Tetapi jika ilmu agama yang disedekahkan kepada seseorang itu, maka sudah pasti ilmu itu akan menolongnya dalam mencari keridaan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bagi ilmu dekat dia, kita tak ada pilihan. Dan dia tak boleh guna pada bab lain. Kecuali dia gunakan ilmu yang kita sampaikan itu untuk cari redha Allah. Nampak tak? Di situ letak kenapa menyampaikan ilmu itu, mengajar ilmu itu kepada seseorang merupakan afdalus sadaqah, seafdal sadaqah. Karena pada bab lain, orang yang terima sedekah kita boleh berpaling daripada tujuan untuk kita. Tujuan apa kita sedekah pada dia? Dia boleh berpaling dari tujuan asal kita setelah jadi hak dia setelah kita sedekah. Tapi dalam bab ilmu, dia nak guna apa lagi? Nak guna untuk maksiat pada Allah, tak selayak dan tak membantu dia ke arah itu. Tetapi ilmu hanya akan memandunya kepada redha dan pahala, sehingga bertemu
syurga Allah buat diri dia. Sebab tu orang yang mengajar, menyampaikan ilmu adalah sebaik-baik sedekah dalam bab sedekah. Nah. Tapi kalau sedekah dengan bagi hutang, mana afdal tuan-tuan? Ni bab lain. Sebaik-baik sedekah menyampaikan ilmu. Tapi kalau bab hak kita duk tolong kewangan material kan, wang ringgit sedekah. Satu bab lagi, seorang mai berhajat nak hutang daripada kita dan kita boleh tolong dia. Mana pahala paling besar? Dua perkara. Dua-dua afdal. Sedekah dan bagi hutang pada seseorang. Tapi mana yang paling afdal? Cikgu, bagi hutang pasal apa? Dan sedekah kan orang susah juga. Perkira tu kono. Tepat jawab cikgu. Akan lebih pahala pada bab bagi hutang. Bahkan dalam riwayat sebut apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu syurga, Nabi melihat fara'a maktuban ala babiha, ditulis di pintu syurga itu as-sadaqatu bi asyri amsalha, sedekah dengan 10 pahala. Sedekah dinilai dengan 10 pahala. Wal qardu bi 18, dan adapun memberi hutang itu dengan gandaan 18 pahala. Ditulis maktuban, ditulis, dicatat, diukir di pintu syurga. Kenyataannya pasal apa? Cikgu dah jawab tadi. Kalau sedekah ni kita nak bagi pada siapa? Orang susah, asna, fakir. Kita bagi atas kita rasa dia berhak dan dia layak. Waktu kita bagi, dia terima pasal dia berhak. Tapi bagi diri dia, mungkin ada orang bantu dia. Mungkin dia tak perlu sangat bantuan kita. Walaupun dia fakir, mungkin dia tak berhajat sangat. Tapi oleh kerana kita sumbang, kita bantu, dia terima sumbangan kita. Okey? Adapun memberi hutang, orang yang mai cari kita, jumpa kita, memang dia berhajat sungguh-sungguh. Ni terbaik muka ni. Nak dapat, tak tahu lagi. Kita ni pula harapan terakhir dia. Nah. Dengan maruah dia lagi nak hutang orang ni. Tiba-tiba dia mai, kita bantu dia takat kemampuan kita. Dia perlu, orang berhutang ni dia berhajat sangat-sangat berbanding orang yang layak menerima sedekah. Demikian kata ulama, kenapa pahala memberi hutang mengatasi pahala memberi sedekah. Nah, jadi tuan-tuan, ini bandingan dia. Termasuklah dalam bandingan bab sedekah, yang seafdal sedekah itu pula ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati ay yata'allama al-mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahu al-muslim. Ialah seorang yang belajar ilmu agama, dia memahami, dia menguasai, dia ajak pula ilmu itu pada orang lain. Apa yang diketahui daripada ilmu itu. Itulah sedekah yang paling tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Jadi tuan-tuan, nak kita tahu sikit sebanyak, sampaikanlah. Itu maksud saya. Nah, tak nanti kata kena buka pondok dulu baru boleh menyampaikan ilmu, tak. Setakat kemampuan kita, level kita, kesempatan ruang yang kita ada, sampaikan. Apatah lagi kalau tuan-tuan somebody yang orang terima perkataan. Cik Rosli cakap orang pakai, Datuk cakap orang pakai. Tu ya Datuk kan? Kau orang duk bantah agak Datuk orang kan? Tak.
Tentu cakap orang terima, disampaikan. Yang mana yang ada kelebihan-kelebihan sikit tu, cakap. Ambillah peluang tu. Walaupun sepatah ilmu yang kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sekiranya ayat itu, satu ayat itu memberi faham. Sampaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan selamat beramal. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan bacaan surah Al-Mulk ataupun surah Tabarakalladzi jazakallah. Semalam saya di masjid bekas imam meninggal mengajar sana semalam. Ulu Sedekah Sungai Lentang, Ulu Sedekah Yan yang edar apa nama surah ni kan, umur 5 tahun, 2 orang tu kita kata pewaris Al-Mulk, pewaris Al-Mulk. Dia ambil dalam tempat tu rak tu banyak kan, budak-budak 5 tahun. Saya tanya pak dia ada sekali 5 tahun saya. Oh, saya kata tahniah lah. Bawa selerak tengah jalan Nabi. Tapi tang dia nak bagi tu kan. Dia nak bagi, dia nak sampai tu. Semua bakat terima daripada tangan dia. 2 orang. Seorang ni saya tak tahu budak mana. Tapi tang dia tu 5 tahun. Nah. Jadi tahniah lah yang duk edar surah Al-Mulk. Maka setiap pahala yang kita dapat hasil melihat tulisan Al-Quran, dapat pada dia dan ayah dia. Nah, ayah edar tak sah ni. Mana ayah dia tu? Mana ayah budak tak sah ni? Ramai-ramai ni dah ramu mata tuan-tuan. Ke budak tu mai sendiri? Mana ayah dia, Pak? Mana? Tak ada? Ha? Tak mengaku dah? Jet sikit tak mengaku dah? Budak dapat, wali dia dapat. Tahu wali? Waris dia. Siapa? Ayah nak ayah? Ha, mana? Pada pula. Ni ayah ni baju pish ke apa ni? Mana ayah? Ayah mai tak? Ayah tak mai? Mana ayah? Ada belakang? Lagi pada tak mengaku. Ni baju hitam ni. Ayah nak ayah? Ayah mai tak? Ayah mai tak? Mana? Mai tak wan? Tak. Lagi pada tak wan pun kan? Nah. Dia dan walinya. Dia kata bukan nak perempuan, nak wali-wali. Cerita hukum ni. Dia dan walinya, yang dia dan warisnya dapat pahala tahniah nah. Minggu ke depan tu penuh budak-budak pakai nak belaka tuan-tuan kan. Nak ambil pahala ke wali tu kan. Tahniah semua, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.